Menteri dan sidang Parlimen yang dirahmati Allah sekalian. Limau kasturi berdaun muda, berbuah masam rasanya. Wahai Menteri yang bijak laksana, soalan pasir salak nombor 2. Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab. Di-Pertua mohonkan saya untuk membeli pantun tersebut. On the spot. Lebih kurang gitulah. Baik. Pasir Salak indah tempatnya. Oi. Wakil rakyat segak orangnya. Dengarlah YB jawapan saya. Apa pun perancangan, rakyat tetap dapat faedahnya. Yang berhormat, untuk makluman yang berhormat, pada tahun 1899, Kampung Baru telah ditubuhkan hasil usaha dan desakan penduduk Melayu tempatan di Kuala Lumpur terhadap pentadbiran British kolonial. Presiden British Selangor bersetuju untuk cadangan penubuhan Kampung Melayu di Kuala Lumpur yang terletak di antara Sungai Kelang dan Jalan Batu iaitu Batu Road. Kini Kampung Baru yang berusia 125 tahun telah menjadi simbol kawasan masyarakat Melayu dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun setelah lebih 1 abad, sudah tentulah terdapat keperluan untuk kita mengharmonikan persekitaran Kampung Baru dengan kepesatan pembangunan ibu kota. Sehubungan dengan itu, pada 1 April 2012, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru iaitu PKB telah ditubuhkan untuk menerajui pembangunan semula Kampung Baru ke arah kesejahteraan komuniti di ibu kota pada amnya. Antara perkara yang menjadi panduan pembangunan Kampung Baru adalah nilai kebudayaan dan pemeliharaan warisan alam bina, perancangan inovatif dalam pembangunan tanah, pemeliharaan dan penjanaan semula kawasan bagi membentuk persekitaran berkualiti dan berdaya huni serta yang paling utama, menjaga kepentingan pemilikan orang Melayu. Semenjak tertubuhnya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 1974, terdapat beberapa kawasan di dalam tanah MAS yang telah dimajukan. Kini hanya ada sebilangan kecil sahaja rumah-rumah berciri tradisional yang masih kekal. Antara yang wujud sehingga sekarang adalah rumah limas, rumah Johor dan rumah bumbung panjang di atas tanah milik individu. Selain daripada itu, terdapat bangunan yang mempunyai nilai sejarah seperti Kelab Sultan Sulaiman yang terletak di Jalan Kelab Dewan Sultan Sulaiman. Bangunan ini masih wujud sehingga sekarang dan ianya masih di bawah kawalan selia Kerajaan Negeri Selangor. Setakat ini, bangunan ini masih belum tersenarai sebagai tapak yang diwartakan di bawah Jabatan Warisan Negara. PKB telah menyediakan Pelan Induk Pembangunan Kampung Baru 2040 PIPKB 2040 sebagai hala tuju perancangan dan pembangunan semula Kampung Baru untuk tempoh 20 tahun akan datang. Pelan induk ini akan menjadi rangka utama dan panduan utama dalam pembangunan serta pembangunan semula Kampung Baru. Hala tuju dasar untuk membangunkan semula Kampung Baru akan dikekalkan selaras dengan pelan induk sedia ada dan PKB akan memastikan hak dan kepentingan orang Melayu di Kampung Baru terpelihara. Percayalah, kerajaan akan berusaha mengangkat Kampung Baru sebagai bandar Melayu yang tersegam indah megah di Kuala Lumpur. Dan sehubungan itu, bagi memastikan pembangunan semula Kampung Baru dapat diteruskan sebagaimana yang telah dirancang, kerajaan tidak bercadang untuk mengangkat Kampung Baru sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Ini adalah kerana pengiktirafan UNESCO sendiri akan menyebabkan sebarang cadangan pembangunan Kampung Baru tidak dapat diteruskan. Tambahan pula, pengiktirafan warisan mempunyai 3 peringkat bermula daripada tapak warisan yang diberikan oleh Jabatan Warisan Negara, kemudian diikuti pula oleh warisan negara yang diberikan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atau MOTEK, dan kemudian barulah warisan dunia yang diberikan oleh UNESCO. Pengiktirafan warisan di ketiga-tiga peringkat ini mempunyai beberapa kriteria yang perlu dipenuhi dan setengahnya tidak dapat dipadankan dengan ciri-ciri semasa Kampung Baru sekarang. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat, Pasir Salak. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih atas jawapan Menteri. Soalan tambahan Pasir Salak, adakah kerajaan berhasrat untuk mendahulukan pengiktirafan Kampung Baru sebagai kawasan penempatan orang Melayu terbesar di ibu kota sejak 1899 dan melangkau usia 125 tahun berbanding Kampung Baru Cina, mengambil kira pertimbangan dari segi nilai estetika sejarah dan asal usul pembentukan, iaitu satu-satunya
kampung yang disifatkan masih bertahan di ibu kota. Bahkan lokasi lain seperti Abdullah Hukum dan Kerinci telah menelusuri arus pemodenan. Dan apakah langkah kerajaan terhadap usaha naik taraf prasarana dan kemudahan untuk memelihara nilai sejarah kampung di kota raya serta bahan sejarah yang boleh dijadikan rujukan dan produk pelancongan kepada para pelancong yang berminat mengetahui kewujudan dan latar belakang pembangunan kampung baru di Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, betul. Ada dua soalan di situ ya, Yang Berhormat. Pertama, bagi saya Yang Berhormat, sama ada kita mendahulukan atau tidak, ya, pemilikan hartanah kampung baru ini adalah sebenarnya di bawah kawasan MAS, adalah dilindungi dengan sekatan kepentingan ya, selaras dengan Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2011, iaitu Akta 733. Jadi kita tidak boleh buat sebarang perkara melainkan dengan merujuk kepada akta ini ya. Dan akta ini bertujuan untuk melindungi, memelihara dan juga memulihara kepentingan orang Melayu, dan Kampung Baru akan dipromosikan sebagai bandar Melayu di dalam Kuala Lumpur. Jadi selaras dengan akta ini tadi, visi Pelan Induk Pembangunan Kampung Baru 2040, Kampung Baru sebagai pusat perdagangan dan penempatan yang inklusif di Kuala Lumpur. Setiap perancangan pembangunan di Kampung Baru akan melibatkan penyertaan bersama pemilik tanah ya, dan juga semua pihak berkepentingan dengan penekanan terhadap pembangunan yang berupaya meningkatkan sosioekonomi bersama dimiliki dan berdaya huni di samping mengekalkan nilai persekitaran tempatan di Bandaraya Kuala Lumpur. Yang Berhormat, jawapan yang kedua itu, usaha untuk kita menaikkan taraf prasarana juga sebenarnya kita telah letakkan lot-lot tertentu untuk pembangunan apa. Contohnya di Jalan Raja Alang, Yang Berhormat, kita akan jadikan dia sebagai kampung baru shopping street yang bertujuan untuk aktiviti perniagaan ya, hasil tempatan dan tradisional orang Melayu seperti barangan seni, kraft tangan dan juga barangan tradisional Melayu. Dan ini seperti juga cenderamata lah. Jadi aktiviti ini sebenarnya memang boleh menjadikan tarikan kepada pelancong. Jadi begitu juga Jalan Raja Muda Musa. Yang ini kita jadikan sebagai kampung baru food heaven. Jadi saya sebenarnya banyak lagi dan saya boleh berikan secara bertulis kepada Yang Berhormat. Cumanya saya ingin mengajaklah Yang Berhormat untuk kita turun ke Kampung Baru dan lihat sendiri bagaimana kita cuba mengekalkan nilai-nilai dan tradisi Melayu di sana. Terima kasih. Berikutnya.